Hai semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan kegunaan data pendapatan negara. Antara kegunaan data pendapatan negara ialah yang pertama, sebagai alat pengukur taraf hidup. Taraf hidup penduduk di sesebuah negara boleh diukur dengan menggunakan rumus iaitu pendapatan per kapita sama dengan KDNK bahagi jumlah penduduk. Jadi, dengan adanya data pendapatan negara melalui data KDNK, maka pendapatan per kapita yang menunjukkan taraf hidup penduduk di sesebuah negara dapat diukur. Jika pendapatan per kapita meningkat, ini menunjukkan taraf hidup penduduk meningkat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi kuasa beli dan semakin tinggi taraf hidup. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan per kapita, semakin rendah kuasa beli dan semakin rendah taraf hidup. Kedua, sebagai alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Kadar pertumbuhan ekonomi sesebuah negara biasanya diukur dengan menggunakan rumus kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan KDNK benar tahun T tolak KDNK benar tahun T tolak 1 bahagi KDNK benar tahun T tolak 1 darab 100. Jadi, dengan adanya data pendapatan negara iaitu KDNK benar, maka kadar pertumbuhan ekonomi dapat diukur. Jika berlaku peningkatan, ini menunjukkan berlakunya pertumbuhan ekonomi. Kadar pertumbuhan ekonomi tinggi, ekonomi semakin baik. Kadar pertumbuhan ekonomi turun, ekonomi semakin merosot. Kegunaan yang ketiga ialah sebagai alat pengukur prestasi sektor ekonomi. Sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap pendapatan negara dapat diukur dengan mengambil kira nilai keluarannya terhadap KDNK. Misalnya, sumbangan sektor pertanian terhadap KDNK boleh dihitung dengan menggunakan rumusnya iaitu nilai keluaran sektor pertanian bahagi KDNK darab 100. Sektor pertanian merupakan sektor pertama. Maka, sumbangan sektor pertama sama dengan keluaran sektor pertama bahagi KDNK darab 100. Sekiranya kita ingin menghitung sumbangan sektor kedua, maka kita menggantikan pertama menjadi kedua. Sumbangan sektor kedua sama dengan keluaran sektor kedua bahagi KDNK darab 100. Sekiranya kita ingin menghitung sumbangan sektor ketiga, maka kita menggantikan pertama menjadi ketiga, iaitu sumbangan sektor ketiga sama dengan keluaran sektor ketiga bahagi KDNK darab 100. Jadi, dengan adanya data pendapatan negara melalui kaedah keluaran, maka sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap KDNK dapat dihitung. Selain itu, sektor penyumbang terbesar dan terkecil terhadap
KDNK negara juga dapat diketahui. Selalunya, sektor ketiga iaitu sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar. Bagi sektor pertama iaitu sektor pertanian menyumbangkan yang terkecil. Dengan itu, kita dapati bahawa sebagai alat pengukur prestasi sektor ekonomi di mana kita dapat mengenal pasti sumbangan sektor terbesar kepada negara. Kegunaan yang keempat ialah sebagai petunjuk perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi sesebuah negara dapat dilihat berdasarkan prestasi sektor ekonomi untuk beberapa tahun melalui kaedah keluaran. Jika didapati dalam tempoh beberapa tahun, sumbangan nilai sektor pertanian terhadap KDNK berkurang, sedangkan sumbangan sektor perkhidmatan semakin meningkat, ini menunjukkan bahawa ekonomi tersebut telah mengalami perubahan struktur ekonominya iaitu daripada sektor pertanian kepada sektor perkhidmatan. Di sini kita mendapati bahawa mengikut kaedah keluaran, ini dapat menunjukkan peratusan sumbangan setiap sektor ekonomi. Selain itu, ia dapat menunjukkan perubahan struktur ekonomi, iaitu perubahan struktur ekonomi daripada sektor pertanian kepada sektor perkilangan dan daripada sektor perkilangan kepada sektor perkhidmatan. Kegunaan yang kelima sebagai asas untuk membuat perancangan ekonomi. Dalam data pendapatan negara tahun semasa dan tahun-tahun sebelumnya, terdapat banyak maklumat yang boleh dijadikan panduan kepada perancang ekonomi. Contohnya, jumlah pelaburan, jumlah penggunaan isi rumah, jumlah ekspor bersih, nilai keluaran bagi sektor utama, kedua dan ketiga. Data-data ini boleh dijadikan asas untuk membuat ramalan dan perancangan ekonomi bagi tahun-tahun akan datang. Misalnya, jika berlaku penurunan dalam nilai keluaran sektor pembuatan berbanding tahun sebelumnya, maka perancang ekonomi boleh mengambil langkah yang sewajarnya untuk memulihkannya. Kegunaannya iaitu diguna untuk membuat asas perancangan. Dapat memberi maklumat yang penting, contohnya C, I, G, X dan M. Dan sebagai asas untuk membuat ramalan dan perancangan ekonomi pada masa depan. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.